Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Habib Faiz selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas sumbangan yang telah tuan-tuan berikan kepada surau ini. Dan juga pada hari ini tuan-tuan ingin menyumbang ke madrasah ustaz. Tabung ada, ustaz tu ada di depan pintu besar, 2 tabung. InsyaAllah memudahkanlah ustaz insyaAllah. Bagi program surah An-Nur akan menyambut awal Muharram, insyaAllah pada hari Rabu malam Khamis pada awal Muharram kita ada majlis di surau. Dan pada hari Khamis khusus untuk ahli karya, di mana pihak surau akan mengadakan kursus pengurusan jenazah di surau ini bagi kaum lelaki. Kami bagi pihak pentadbiran surau berharap setiap rumah menghantar wakil untuk menyertai program ini. Bahkan anak yang berumur daripada 15 tahun ke atas. Jadi tujuan kami mengadakan program ini mewajibkan, kalau saya menggunakan kataan mewajibkan setiap rumah hantar 1 wakil, supaya setiap ahli keluarga ada yang mengetahui bagaimana nak menguruskan jenazah bila jenazah berada di rumah sehinggalah ke surau. Dan syarat saya dikedekan kepada bagaimana pengurusan laporan polis, Kementerian Kesihatan. Jadi apa yang kami dapat sekarang ini perlu diberitahu pada ahli karya untuk janganlah dialpakan benda ni, pengurusan jenazah ni. Jadi sekali lagi saya bagi pihak pengurusan berharap setiap satu rumah menghantar 1 orang wakil untuk pengurusan jenazah. Kita akan menerangkan dalam proses-proses bagaimana menguruskan jenazah, sekiranya jenazah di rumah, sekiranya jenazah di hospital, apa yang tuan-tuan perlu buat supaya jenazah itu dapat diuruskan dengan dayanya dan dikebumi secepat yang mungkin. Ya tuan-tuan, jadi saya berharap kita ada 400 buah rumah. Saya nak tengok berapa yang datang pada kami. InsyaAllah saya akan hantarkan borang setiap rumah untuk untuk pendaftaran. InsyaAllah kami akan bagi yang mengikuti kursus ni akan bagi selai t-shirt untuk kenang-kenangan. Kalau yang saya nak cadangkan t-shirt tu, saya nak tulis aku bakal jenazah, jom beramal. Supaya kita ingat kita ni bakal jenazah. Tapi saya dah tengok ramai tak minat baju tu. InsyaAllah tuan-tuan, saya berharap sangat kita dapat mengisikan program ini, kerana hari Khamis itu adalah cuti umum awal Muharram. Rasanya tak ada yang balik kampung. InsyaAllah, sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Sahkah Jemaahku. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam. Ini kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Antaranya ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tushal kabairu." Sembahyang 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, yakni menghapuskan dosa, yakni dosa yang kecil di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa yang besar. Rawahu Muslimun. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan setiap amalan yang dilakukan sepanjang minggu antara Jumaat hingga Jumaat berikutnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis tersebut, boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darajahnya. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukannya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menghadiri sembahyang Jumaat merupakan salah satu tuntutan syarak kepada setiap lelaki beragama Islam yang mukallaf. Ini berdasarkan ayat 9 dalam surah Al-Jumu'ah yang disebutkan pada muqaddimah khutbah, yang terjemahannya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya." Maka dapat difahami bahawa menghadiri dan mendirikan kewajipan sembahyang Jumaat merupakan sifat orang mukmin sebenarnya, kerana mendahulukan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasi sebarang kepentingan duniawi seperti berjual beli ketika waktunya. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang terbaik, penghulu segala hari, maka kita digalakkan membuat persiapan terbaik untuknya dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Rawahu Muslim. Selain itu juga kita digalakkan memperbanyakkan berdoa, mandi sunat Jumaat, datang awal ke masjid dengan niat i'tikaf, berzikir, membaca Al-Quran, terutama suratul Kahfi, bersedekah dan melakukan ibadat-ibadat yang lain. Pentingnya kewajipan sembahyang Jumaat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Al-Jad Ad-Damri, sebahagian menyebutkan Ad-Dumairi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi." Sesiapa yang meninggalkan 3 kali sembahyang Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam kesempatan ini khatib ingin berkongsi pengalaman perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli masyarakat yang menghadiri sembahyang Jumaat sehingga dibimbangi boleh mengurangkan atau menghilangkan pahala Jumaat. Antaranya adalah sikap segelintir remaja yang menonton filem di saluran YouTube dan berWhatsApp ketika khatib sedang berkhutbah, bermain game online. Ada juga petugas-petugas Jumaat masjid yang sibuk mengarahkan jamaah memenuhkan saf atau mengarahkan kanak-kanak diam
dan jangan bermain ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan ada juga terdapat pihak masjid yang mengarahkan kanak-kanak memungut derma dengan membawa uncang ketika bacaan khutbah sedang berlangsung. Bahkan seringkali kita lihat sebahagian jemaah yang datang lewat ke masjid namun tidak terus masuk ke masjid, sebaliknya duduk di atas motosikal atau tidur di dalam kereta. Sebahagiannya juga masih duduk di bawah pokok berbarak-barak dan menghisap rokok tanpa ada rasa bersalah atau satu rasa kerugian. Perkara ini amat mengecewakan dan tidak sepatutnya berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Sekali apabila berkata engkau kepada sahabat engkau pada hari Jumaat, diam olehmu padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah lagha, yakni kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Sesiapa yang memegang, yakni bermain batu sekalipun untuk berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah lagha. Rawahu Muslimun. Maka lagha adalah perbuatan atau percakapan yang sia-sia atau tidak ada faedahnya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah memberitahu kepada kita bahawa sekalipun memerintahkan kepada seseorang agar diam ketika berkhutbah, ketika khatib sedang berkhutbah, yang disampaikan adalah perkara yang lagha, sia-sia, walaupun hal itu termasuk di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini termasuklah berzikir, menggunakan biji tasbih kerana menghilangkan tumpuan terhadap penyampaian khutbah. Kedapatan juga segelintir jemaah yang sengaja melewat-lewatkan hadir ke masjid pada hari Jumaat, sedangkan perbuatan lewat menghadiri salat Jumaat sehingga ketinggalan mendengar khutbah Jumaat adalah dilarang kerana ia menyalahi arahan Allah di dalam Al-Quran. Walaupun sembahyang Jumaatnya adalah sah, namun perbuatan dengan sengaja meninggalkan kehadiran mendengar khutbah Jumaat boleh dikira sebagai berdosa. Marilah sama-sama kita mengisafi untuk hadir awal ke masjid, khususnya pada hari Jumaat, pada awal waktu semampu yang mungkin, kerana fadilatnya yang amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah lalu segera ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa yang pergi pada hari yang ketiga, pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, khatib mengharapkan setelah kita berisi khutbah pada hari ini, kita bersikap terbuka dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang menghadiri sembahyang Jumaat, khususnya kepada lelaki yang mukallaf. Tuntutlah ilmu dan belajarlah memahami adab dan kepentingan menghadiri solat Jumaat, agar salat Jumaat kita benar-benar berkualiti, bermanfaat, dan isi-isi khutbah dapat dihayati dengan sepenuhnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa sembahyang fardu Jumaat adalah satu kewajipan dan berdosa meninggalkannya dengan sengaja.
Yang kedua, kita hendaklah berusaha memastikan sembahyang Jumaat yang dihadiri setiap minggu adalah terbaik, bermanfaat dan memperoleh pahala ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha memastikan diri terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia hingga boleh menyebabkan hilang pahala Jumaat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Dan satu daripada perkara yang sangat besar diperintah oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim, sehingga tidak ada perintah seumpama ini yang diperintah oleh Allah, yakni berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib ingin menyeru kepada hadirin Jumaat, jangan kita menjadi orang yang bakhil, yang tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana kita mendengar ayat perintah daripada Allah di dalam Al-Quran menyeru kita supaya berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut bakhil itu ialah mereka yang disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatana Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang berlimpah ruah dan panjang usia serta mati dalam iman dan Islam dan masuk syurga bighairi hisab atau hisaban yasira bagi mereka yang menginfakkan harta dan memakmurkan surau Jumaat An-Nur, dan mereka yang menginfak dan mewakafkan harta untuk pembinaan dan menyelesaikan hutang Masjid Raudatun An-Nahdiyyin. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar kami menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan riswah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.